Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Berita ASEAN minggu ini dimulakan dengan Majlis Ramah Mesra sempena perayaan Tahun Baru Cina 2015. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan berangkat ke majlis tersebut yang disembahkan oleh masyarakat Tionghoa di negara ini. Bahan berita ASEAN lain juga dimuatkan dengan Anugerah Cipta Pengiran Muda Mahkota yang sudah melahirkan bakat-bakat muda yang mampu mereka cipta dan inovasi yang dapat diketengahkan di peringkat antarabangsa. Lawatan dua hari Presiden Myanmar ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Expo Perusahaan Kecil dan Sederhana Filipina yang diadakan di Pusat Convention SMX Manila, Pasai City. Bersama Haji Aminah Draman untuk mengikuti laporannya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Sanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam baru-baru ini berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra sempena perayaan Tahun Baharu Cina 2015. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sembah ikrar tak setia dilafazkan oleh generasi muda masyarakat Tionghoa, tanda tak setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan gigih, jujur, amanah, lagi bertanggungjawab. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ke majlis ini mencerminkan sikap pemedulian terhadap masyarakat pelbagai kaum. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan termasuk tarian dan nyanyian oleh pelajar-pelajar Sekolah Rendah dan Menengah Chonghua Bandar Seri Begawan yang merupakan generasi penerus Persatuan Tionghoa di negara ini. Sambutan yang merupakan acara tradisi tahunan ini mampu menyatu padukan masyarakat Tionghoa di negara ini tanpa mengira persatuan yang diwakili. Di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain berkenan menyaksikan pameran masyarakat Tionghoa yang berupa barangan berkonsepkan budaya dan adat resam masyarakat tersebut. Peluang dapat bersua muka dengan raja yang dikasihi pada majlis ini amat dinanti-nantikan kerana ia merupakan saat keemasan untuk menjunjung ziarah dalam suasana yang penuh mesra dan muhibah. Anugerah Cipta sudah melahirkan bakat-bakat muda yang mampu mereka cipta dan inovasi yang dapat diketengahkan ke peringkat antarabangsa sejak perasmiannya pada tahun 2005. Ini terbukti buat pertama kali pertandingan ini telah dibukakan kepada negara-negara ASEAN. Dua kategori diperkenalkan tahun ini iaitu New Inventions and Innovations dan Young Inventor. Sebanyak 71 buah projek diterima termasuk 33 penyertaan dari universiti, institusi dan sekolah menengah dalam kalangan negara-negara ASEAN dan 38 orang pencipta tempatan. Projek bertajuk Green Tea Nanocaries to Fight Cancer tahun ini telah memenangi dua kategori iaitu bagi kategori ASEAN dan juara keseluruhan. Pemenang yang berasal dari Singapura, Dr. Jo Yun Chung menyatakan teh hijau mampu merawat kanser. Ini kerana teh hijau mempunyai banyak khasiat termasuk dapat mencegah kanser. Nowadays, cancer is one of the most killing disease in the world. This project, this nanocarrier
carrier is made of the green tea components to deliver the anti-cancer drug to only specifically its tumor site, and without its side effect to normal organ. And plus, this carrier is made of the green tea. The green tea is well known for the many health beneficial activity, including anti-cancer activity. So this carrier can increase anti-cancer activity by combination effect of the drug and the carrier itself. Pelajar dari Curtin University berasal dari Sarawak, Malaysia menjadikan vitamin E sebagai projek mereka. Mereka berjaya memenangi anugerah Honorable Mention. Hau Teck Kian menjelaskan projek yang mereka jalankan dari salah satu kursus yang mereka pelajari di universiti tersebut menggunakan teknologi untuk mendapatkan vitamin E dari penggunaan sulingan lemak asid pokok palm. We are actually trying to extract vitamin E, two types of vitamin E from the palm fatty acid distillate, which is actually a byproduct from palm oil refinery. And we actually added 3 special equipment into the conventional process. So we're trying to make the process into a continuous process instead of batch process. Penggunaan air yang berlebihan menjadikan masalah tersebut sebagai projek dari salah satu institusi di negara ini, iaitu Institut Teknologi Brunei ITB. Projek yang dinamakan Smart Shower mampu menjimatkan penggunaan air dan tenaga. Projek ini memenangi kategori pengubahsuaian produk. What our shower does is it helps limit the water you use during shower. For example, 80 liters of water. So after you use the 80 liters of water, then it will automatically turn it off. That's first. And then after it turn it off, you have to wait for 5 minutes. That waiting time, during that waiting time, you cannot use water at all. So that gives like a reminder for the user. After 80 liters, you have to wait 5 minutes before you can use another 80 liters of water. So if you have that in mind, then you wouldn't want to wait in the shower. Pertandingan Cipta Pengiran Muda Mahkota 2015 memfokuskan tema ke arah negara pintar. Anugerah Cipta Pengiran Muda Mahkota dapat menjadi wasitah yang akan terus memberi ruang dan peluang yang seluas-luasnya kepada orang ramai dan pelajar-pelajar maktab dan sekolah teknikal dan vocational yang mempunyai minat dan daya kreativiti tinggi untuk mencipta rekaan-rekaan yang berprestij dan berfaedah demi kesejahteraan dan keselesaan hidup manusia sejagat. Presiden Myanmar Thein Sein baru-baru ini berada di Kuala Lumpur bagi lawatan 2 hari yang juga merupakan lawatan pertama beliau ke Malaysia. Ketibaan Tuan Thein Sein itu disambut dengan upacara perasmian. Di kunjungan hari kedua tersebut, beliau membuat pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Tuan Najib Razak. Kerajaan Malaysia berkata kedua-dua pemimpin membincangkan isu 2 hala di samping isu kebimbangan serantau. Malaysia akan menjadi pengerusi persidangan ASEAN ke-25 pada tahun ini. Menurut sumber data Malaysia, Myanmar merupakan rakan perdagangan terbesar ke-38 bagi Malaysia di peringkat global dan yang ke-7 terbesar dalam kalangan ASEAN. Jumlah dagangan 2 hala antara kedua negara tersebut pada tahun lalu mencapai 864 juta menurut rangka pertukaran masa kini. Bagaimanapun, para pegawai Malaysia berkata hubungan perdagangan kedua-dua negara kini semakin bertambah pesat. Expo Perusahaan Kecil dan Sederhana Filipina tahun ini bertemakan tingkatkan perniagaan anda, diadakan di Pusat Konvensyen SMX Manila, Pasay City. Senator Loren Ligarda, Peguam Bela bagi PKS Filipina, semasa membuka rasmi Expo berkata PKS merupakan tulang belakang bagi masyarakat ASEAN. Para pengunjung berpeluang berinteraksi dengan lebih 200 peserta dari sektor perniagaan yang berlainan. Kepentingan teknologi dan kesediaan Filipina ke arah integrasi ASEAN 2015 juga ditangani.
Berita ASEAN minggu ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Kerajaan Vietnam memperkenalkan program permakanan dan separa berasrama bagi pelajar miskin dan tinggal di kawasan pergunungan. Dan di Kelantan pula, rumah transit dibina sebagai penempatan sementara mangsa banjir. Dalam perkembangan lain, Singapura menjadi tumpuan perarakan Cingai sempena ulang tahun kemerdekaannya yang ke-50. Sementara di Laos, Festival Kesenian 2015 diadakan sempena sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara Laos dan Jepun. Manakala di Chiang Mai, Thailand, para pelancong berduyun-duyun mencuba sukan rakit air putih di Mae Tang Rapid untuk menyejukkan diri dari cuaca panas dan lembap. Teruskan mengikuti berita ASEAN dan laporannya juga bersama Hajah Haminah Duraman. Di Vietnam, sejak dasar kerajaan digobal oleh sekolah-sekolah yang menyediakan program permakanan dan separa berasrama di wilayah pusat dan tengah Highland, jumlah pelajar yang tercicir daripada sekolah telah berkurangan ke tahap sipar. Para pelajar dari berlainan kelas juga tidak lagi bersesak-sesak belajar di bilik darjah yang sama dan terpaksa menempuh perjalanan jauh. Bagi pelajar di daerah Nam Teramai, wilayah tengah Quang Nam pergi ke sekolah sebelum ini memang sangat mencabar. Kemiskinan dan suasana kehidupan di kawasan pergunungan merupakan faktor utama yang menjadi halangan kepada mereka hingga kerajaan menyokong program sekolah-sekolah separa berasrama di wilayah itu. Dasar kerajaan tersebut juga berjaya dilaksanakan di wilayah tengah Kontum. Malah sejak 2 tahun lalu, tiada pelajar yang tercicir sama ada di peringkat sekolah rendah atau menengah. Selain peningkatan markah, kesihatan mereka juga bertambah baik dengan ketara melalui program pemakanan yang berkhasiat dan peruntukan lebih masa yang disediakan untuk membuat ulang kaji. Tetapi pelajar di kawasan pedalaman masih menghadapi pelbagai kesukaran kerana pelajar yang masih kecil tidak dibenarkan pergi ke sekolah berasrama penuh jauh dari rumah mereka. Bagaimanapun, berikutan keputusan positif dari sekolah-sekolah ini, program sekolah berasrama ini mungkin dilaratkan ke kawasan pedalaman yang lain. Perjalanan ke negeri Kelantan untuk melihat sendiri kepayahan penduduk meneruskan kehidupan selepas banjir pada akhir tahun lalu menyebabkan syarikat Zul Design Autotronic mengambil inisiatif membina rumah transit Kamazu Transhome. ZDA dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat membina rumah transit tersebut sebagai penempatan sementara mangsa banjir. Berkonsepkan mudah dipasang, dibuka serta mudah alih, inovasi tersebut juga ringan, tahan lasak, murah dan kos efektif. Rumah transit mobil tersebut mempunyai keluasan 16 kaki panjang kali 12 kaki lebar dan mampu menampung berat sebanyak 500 kg. Ia boleh dipasang di mana-mana sahaja dan mempunyai 2 bilik tidur, ruang tamu serta dilengkapi panel solar serta bateri untuk menyimpan tenaga elektrik. Rumah berkonsepkan mesra alam ini boleh menampung berat 10 orang sahaja untuk tidur, bersembahyang dan sebagainya. Rumah ini menggunakan bahan daripada besi keluli tahan lasak, papan lapis sebagai dinding dan bumbung yang turut dilapisi kanvas serta dicat menggunakan epoksi menjadikan ia kokoh dan selesa didiami kerana tidak panas. Kelebihan lainnya ia memiliki tapak tiang yang boleh dilaraskan mengikut keadaan muka bumi yang tidak rata. Berbanding penggunaan kemah yang sesuai untuk perlindungan jangka masa pendek, Kamazu Transhome mampu bertahan selama 6 bulan atau lebih bergantung kepada keadaan mangsa banjir. Apabila rumah kekal mangsa banjir siap, rumah Kamazu boleh dileraikan untuk disimpan dan diguna semula apabila keadaan memerlukan. Lebih menarik, ia fleksibel atau boleh diubah sesuai mengikut keselesaan penerima. Ia memerlukan hanya 4 orang tenaga kerja memasang seunit rumah. Sebanyak 10 buah rumah boleh disiapkan dalam masa sehari. Berharga RM20,000 Malaysia setiap unit, ia juga boleh dijadikan sebagai rumah rehat dalam kebun. Banjir besar Disember 2014 menyaksikan kemusnahan harta benda dan tanaman pertanian penduduk kampung yang amat dahsyat. Kebanyakan kediaman penduduk yang dibina di sekitar sungai berhampiran musnah dihanyutkan air. Harapan dan hasrat rakyat Singapura untuk menjadi tumpuan perarakan Cingai selama 2 tahun tercapai ketika negara itu meraihkan ulang tahun hari kemerdekaan yang ke-50.
Tahun ini, persembahan di sepanjang jalan dan perarakan di air merupakan acara terbesar dalam sejarah 43 tahun dengan penyertaan 11,000 penghibur tempatan dan antarabangsa. Perarakan tersebut diserikan dengan kehadiran tetamu khas Presiden Tony Tan Keng Yam dan isteri yang tiba dengan perarakan dalam bentuk kek hari jadi raksasa melambangkan ucapan selamat untuk Singapura. Di babak permulaan, memaparkan para penghibur dalam hiasan bunga plastik melakukan tarian moden. Sejuta bunga ini dibuat daripada beg plastik yang telah digunakan oleh kira-kira 500,000 rakyat Singapura. Selain mesra alam, persembahan juga merujuk kepada reputasi Singapura sebagai sebuah bandaraya dalam taman. Peserta berbentuk bunga gergasi serat 360 meter panjang dan setiap bunga tersebut mewakili cinta rakyat Singapura terhadap negara mereka. Festival Kesenian 2015 menarik ramai pengunjung dengan beberapa aktiviti diadakan. Pesta bersempena sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara Laos dan Jepun, Kedutaan Jepun di Laos dan kumpulan teater Ko-On-Niu dengan kerjasama Kementerian Penerangan, Kebudayaan dan Pelancongan menganjurkan pameran yang diadakan di pusat Jepun Budo Laos. Baik orang dewasa maupun kanak-kanak terhibur dengan persembahan dari kedua-dua negara termasuk pertunjukan boneka, fashion kimono, lagu-lagu tradisional Laos dan juga persembahan teater Ton Mak Pom Ap Dak Noi atau Pokok Apple dengan kanak-kanak. Di samping itu, pertunjukan silat mata dan persembahan muzik juga diadakan. Kemuncak acara ialah pertunjukan fashion kimono yang diperagakan oleh model antarabangsa Jepun dan Laos. Pertunjukan boneka roda kehidupan oleh teater Ko-On-Niu serta persembahan wayang kulit dari artis Laos juga antara aktiviti yang menarik dalam festival ini. Jepun juga menyurikan acara dengan persembahan boneka, burung dan kerbau air oleh Asunuma Chizuko dan diakhiri dengan persembahan komedi oleh teater Mansuke Kojimaya. Di Chiang Mai, para pelancong asing dan tempatan berduyun-duyun mencuba sukan rakit air putih di Mai Tang Rapid untuk menyejukkan diri dari cuaca panas dan lembap. Pelancong duduk di atas rakit yang diperbuat daripada tiup tayar lori lama yang menyusuri sepanjang 3 km dari Mai Tang Rapid sambil menikmati pengalaman yang menyeronokkan. Sukan tersebut kerap diadakan di kawasan berkenaan di mana air puncak gunung lebih sejuk daripada kawasan lain. Hasil pendapatan juga menguntungkan dengan meningkatnya bilangan pengunjung kerana ia merupakan salah sebuah destinasi pelancongan terkenal ketika musim panas. Auda tahun ini Malaysia mula memikul tanggungjawab besar sebagai pengerusi ASEAN. Myanmar menamatkan peranannya sebagai pengerusi ASEAN pada 31 Disember lalu. Dengan perlantikan sebagai pengerusi ASEAN yang baru, Kuala Lumpur akan menjadi hos kepada pelancaran komuniti ASEAN yang akan dilancarkan pada November tahun ini. Ia selaras dengan deklarasi sidang kemuncak mengenai peta garisan komuniti ASEAN 2009-2015 yang dimeterai pada sidang kemuncak ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand pada tahun 2009. Auda, hingga di sini dahulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, Auda boleh lari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.